Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 2 akan membentangkan tentang kod etika guru profesional. Saya Zakira binti Abdul Aziz akan menerangkan tentang pengenalan konsep kod etika dan juga kod etika keguruan Malaysia. Bagi pengenalan, sebagai seorang guru, kita kerap mendengar bahawa pembelajaran dan pengajarannya berkesan menjamin kejayaan setiap murid. Seterusnya, berkualiti setelah dirancang dengan apa yang hendak disampaikan kepada murid sebelum menyampaikannya dalam keadaan yang sedia. Seterusnya, membolehkan di akhir kelas juga objektif pengajaran dan pembelajaran guru akan tercapai. Sekiranya apabila kanak-kanak itu menunjukkan kesan yang positif terhadap pengajaran dan pembelajaran yang telah ditetapkan oleh guru. Seterusnya, pemupukan nilai murni kepada penjawat awam sebagai anggota organisasi dilihat amat penting kerana sumber manusia merupakan aset yang bernilai kepada organisasi. Seterusnya, etika kerja menjadi teras dan tunggak kepada peribadian atau tata kelakuan penjawat awam. Ini bermakna etika kerja merupakan teras dan tunggak kepada kepribadian atau tata kelakuan penjawat awam. Seterusnya, konsep kod etika. Nilai-nilai murni membentuk etika seorang individu. Etika diiktiraf sebagai satu cabang ilmu pengetahuan yang berurusan dengan apa yang baik dan tidak baik, dengan kewajipan dan tanggungjawab moral. Perkataan etika berasal daripada bahasa Inggeris, etik. Perkataan etik itu ini pula dari bahasa Greek, etos yang membawa maksud setiap atau adat yang menentukan tingkah laku sesuatu golongan. Etika adalah satu sistem tingkah laku bagi sesuatu kumpulan manusia atau organisasi yang meliputi aspek-aspek yang tertentu. Okey, seterusnya dalam bahagian ini menerangkan tentang kod etika keguruan Malaysia. Bagi merealisasikan falsafah pendidikan kebangsaan, guru memikul tanggungjawab yang besar. Sebagai contoh, guru perlu peka mempertingkatkan profesionalisme. Seterusnya, guru juga perlu peka dengan perubahan-perubahan yang melanda dalam dunia pendidikan. Okey, seterusnya, keberkesanan etika profesion perguruan adalah berkait rapat dengan usaha gigih guru dalam memartabatkan profesion perguruan itu sendiri. Seterusnya, guru adalah ejen moral yang melibatkan manusia yang mempunyai nilai baik atau sebaliknya, berdasarkan falsafah pendidikan negara FPN, bermatlamat memenuhi tuntutan jeris, iaitu jasmani, emosi, rohani, intelek dan juga sosial. Okey, contoh yang lain pula, guru sebagai ejen moral yang mewujudkan, iaitu insan yang seimbang. Okey, itu saja daripada saya. Okey, next presenter saya akan berikan kepada Nur Amirah binti Mokhtar. Okey, terima kasih kepada pembentang yang pertama iaitu Zakira binti Abdul Aziz. Okay, saya Nur Amirah binti Mokhtar dan saya akan meneruskan pembentangan saya pada bahagian tata susila guru. Okey, tata susila guru ni terbahagi kepada 4 iaitu guru ni perlu bertanggungjawab terhadap pelajar, ibu bapa, masyarakat dan negara serta terhadap rakan sejawat dan profesion guru itu sendiri. Okey, yang pertamanya adalah tanggungjawab terhadap pelajar. Okey. Pada poin yang pertama, ia menyatakan bahawa guru ni perlu lebih mengutamakan kebajikan dan keselamatan pelajar daripada hal-hal yang lain. Ini kerana sebab guru ni merupakan ibu bapa kedua bagi pelajar di sekolah. Jadi kebajikan pelajar harus dititik beratkan di sekolah. Okey, yang poin kedua adalah bersikap adil dan saksama terhadap setiap pelajar tanpa mengira latar belakang. Okey, seperti yang kita tahu, Malaysia ni ada banyak kaum.
Cina, Melayu dengan India. Okay, jadi kita sebagai guru jangan resis. Okay, contohnya guru ni tak boleh layan baik kat bangsa Melayu je. Layanan guru ni perlu sama adil walaupun pelajar tu berlainan bangsa, warna kulit dan darjat. Okay, bagi poin yang ketiga adalah merahsiakan maklumat sulit pelajar kecuali kepada mereka yang berhak mengetahuinya. Okay, sebagai contoh, kalau keluarga pelajar tu dia bercerai-berai, jadi kita sebagai guru jangan ceritakan kepada satu kelas tentang kisah pelajar tersebut. Okay, sebab dikhawatiri pelajar tu akan rasa tersisih dengan masalah yang dihadapi. Okay, poin yang keempat adalah guru perlu menunjukkan cara berpakaian, pertuturan dan tingkah laku yang baik kepada pelajar. Sebab penampilan guru ni pelajar akan ikut. Jadi guru jangan bertingkah laku dan perlu menunjukkan contoh yang baik sebab guru merupakan role model bagi sekolah, bagi pelajar di sekolah. Okay, bagi poin yang terakhir adalah guru perlu sentiasa memelihara dan memperbaiki kecekapan dalam pengajian. Okay, guru sebagai guru ni dia perlu sentiasa memperbaiki kelemahan yang ada supaya pembelajaran di dalam kelas berjalan dengan lancar. Okay. Bagi tanggungjawab guru terhadap ibu bapa. Okay, yang pertama, guru ni perlu menghormati tanggungjawab utama ibu bapa terhadap anak-anak mereka. Okay, sebagai contoh, guru perlu mencari kesalahan. Okey, kemudian saya teruskan pada bahagian guru perlu bertanggungjawab terhadap ibu bapa. Okey, yang pertamanya adalah guru ni perlu menghormati tanggungjawab utama ibu bapa terhadap anak-anak mereka. Okey, macam apa yang saya dapat ulaskan adalah contoh, guru ni jangan mencari kesalahan ibu bapa dalam mendidik anak mereka sendiri. Sebab kita ni sebagai guru boleh menegur, tapi jangan memperlebihkan cara pendidikan ibu bapa di rumah. Okay, yang kedua adalah memastikan semua maklumat yang diberikan oleh ibu bapa mengenai perihal anak mereka di rumah sebagai sulit. Okay, contoh macam yang saya cakap tadi, guru ni tak boleh sebarkan aib orang lain pada satu kelas. Okay, poin yang ketiga adalah guru ni perlu memberi maklumat kepada ibu bapa tentang anak mereka di sekolah. Okay, contoh kalau anak-anak ni ada masalah pembelajaran di sekolah, okay, guru ni perlu ambil tahu dan memberitahu kepada ibu bapa supaya masalah anak di sekolah ni dapat dibendung. Okay, yang keempat adalah guru ni perlu mengelakkan diri daripada dipengaruhi atau menggunakan kedudukan sosial dan ekonomi ibu bapa pelajar. Okay, kat sini dapat saya uraikan iaitu contoh kalau ibu bapa pelajar tu ada kedudukan tertinggi seperti mempunyai pekerjaan seperti doktor atau peguam, okay, guru ni jangan ambil kesempatan terhadap kedudukan tinggi tersebut. Okay, yang terakhir adalah guru perlu menunjukkan sikap diri yang boleh dipercayai oleh ibu bapa. Okay, guru ni perlu tunjuk yang guru ni sayang pada anak mereka iaitu pelajar. Jadi ibu bapa ni boleh percayakan guru untuk menjaga anak mereka. Okay, seterusnya bagi tanggungjawab guru terhadap masyarakat dan negara. Okey, yang pertama, guru perlu mengelakkan diri daripada menyebarkan sesuatu ajaran yang boleh merosakkan nama. Okey, sebab guru ni merupakan golongan yang menyampaikan ilmu. Jadi bila guru salah dalam menyebarkan suatu ilmu, masyarakat dan pelajar akan mudah percaya dengan ajaran yang diberikan. Okey, bagi poin yang kedua adalah mengukur sikap dan nilai murni dalam diri setiap pelajar. Okay, contohnya macam saya bercakap tadi, guru ni adalah role model bagi pelajar di sekolah. Jadi guru ni perlu mainkan peranan untuk menunjukkan sikap dan tingkah laku yang baik. Okay, bagi poin yang ketiga,
Guru ni perlu menghormati masyarakat setempat, berkhidmat dan memenuhi segala tanggungjawab sebagai seorang warga negara. Poin yang keempat adalah menggalakkan kerjasama antara ibu bapa, guru dan masyarakat. Kita ni perlu kerjasama antara dengan komuniti supaya kalau ada program di sekolah, masyarakat boleh turut sertai program yang diajukan dan hubungan antara masyarakat, guru dan sekolah ni akan terjamin. Bagi poin yang terakhir iaitu memberi sumbangan terhadap negara dan masyarakat untuk kehidupan moral. Guru ni dia bertanggungjawab dalam memberikan sumbangan kerana sebab guru ni dia adalah untuk mendidik anak bangsa. Jadi dia yang akan melahirkan anak bangsa yang mempunyai moral dan tingkah laku untuk masyarakat akan datang. Seterusnya saya serahkan kepada Nur Syahana untuk membentangkan pembentangan yang seterusnya. Terima kasih. Terima kasih Nur Amirah binti Mohtar. Saya Nur Syahana binti Zafar akan sambung topik tanggungjawab terhadap rakan sejawat dan profesion guru. Yang pertama, mengelakkan daripada membuat kenyataan serta perkara yang dapat mencemarkan nama baik guru dan maruah guru. Sebagai guru atau ahli profesion, perlulah menjaga tutur kata dan tidak membuat kenyataan yang tak sepatutnya yang akan mencemarkan nama baik ahli profesion tersebut. Seterusnya, bersungguh-sungguh dan rajin dalam menjalankan tugas yang diberikan. Dekat sini, apabila mendapat sesuatu tugasan, perlulah dibuat dengan bersungguh-sungguh, tidak menyusahkan majikan atau rakan kerja yang lain. Sebagai contoh, perlulah mengelakkan daripada membuat kerja di saat-saat akhir ataupun last minute. Seterusnya, tidak melibatkan diri dalam sebarang aktiviti yang dapat menjejaskan kecekapan seorang guru. Sebagai seorang ahli profesion juga perlulah sentiasa mengutamakan kejayaan yang mereka sedang ceburi. Tidak melibatkan diri dalam aktiviti yang boleh membuatkan kejayaan tersebut terganggu. Jika perlu, haruslah bijak membahagikan masa tersebut. Sentiasa membantu rakan sejawat terutama bagi yang baru menceburi bidang perguruan. Sebagai seorang yang lebih berpengetahuan, perlulah sentiasa berkongsi ilmu lagi-lagi pada rakan sejawat yang baru menceburi bidang tersebut. Seterusnya, kepentingan kod etika. Kod etika menyediakan garis panduan kepada guru dan ia menjadi panduan serta diamalkan oleh guru. Kod etika ini adalah panduan yang diamalkan oleh profesion perguruan. Selain itu juga, kod etika perguruan juga ada menyediakan atau menyatakan mengenai tanggungjawab sebagai pemegang amanah dalam pendidikan. Kiranya dekat sini kod etika adalah perkara wajib yang perlu diamalkan bagi ahli profesion perguruan kerana ia sangat membantu dalam sebagai ahli profesion atau perguruan. Kod etika juga dapat meningkatkan imej profesion perguruan. Selain itu juga, kod etika juga dapat mengekalkan memelihara kepercayaan kepada guru dalam menjalankan tugas atau memupuk rasa tanggungjawab bersama dan mengeratkan silaturahim antara satu sama lain. Seterusnya, kesimpulan, guru perlu mematuhi kod etika ini demi memartabatkan profesion perguruan. Profesion perguruan merupakan profesion yang penting dalam proses penyerapan ilmu, pengetahuan kepada individu dan masyarakat. Akhir sekali, golongan guru perlu memastikan martabat guru sentiasa dipertingkatkan dan menjalankan tugas berdasarkan kod etika yang ditetapkan dengan penuh integriti, iaitu amanah, jujur. Sekian,
Terima kasih.